saudara-saudari, saya dimaklumkan di sini ramai orang Kedah. Siapa orang Kedah angkat tangan? Tu dia, patut suruh Kedah. Rupanya ramai duduk di Pahang. Menang. Tuan-tuan sekalian, Kedah menanglah 33-3. Kita cangkui betul-betul ya. Saya minta rakan-rakan, sahabat-sahabat, saudara-saudari, orang Kedah, orang Kelantan, orang mana duduk di sini, kita beri satu message kepada pimpinan PH, pimpinan BN yang dipergunakan oleh PH puas-puas masa PAU. No Anwar, no DAP. Lepas PAU, yes Anwar, yes DAP. Kami hak Kofelda ni jenuh katuk muka. Ampun nak kena pergi konsult dalam. Ada 6 kes mahkamah cewek, kes tu lah tu. Buka mulut muhung, buka mulut muhung. Lala ni pun tak berhenti lagi. Buka mulut, sahih muhung. Buka mulut. Buka mulut. Buka mulut. Nak pergi menang ni. Sempena dengan PRK Pelangai ni. Saya dekat kampung saya tu ada pekan kecil nama Pekan Batu Lima. Sahabat tak nak pergi Pahang, nak pergi mana? Nak pergi Pelangai. Oi, lu jangan pergi buat Pelangai salah. Orang Kedah tahu lah, orang Pahang dia tak tahu. Buat Pelangai ni buat hal lah. Lu jangan pergi buat Pelangai salah. Bukan buat Pelangai, tempat tu nama Pelangai. Di sinilah saya tak buat perangai apa tuan-tuan, main duduk elok ya. Kereta aja buat perangai tadi. Kereta rosak, tu buat perangai lah tu. Macam Zahid Hamidi buat perangai lah tu. Ni duk heret BN, heret UMNO untuk selamatkan diri, untuk beri kuasa kepada DAP, beri kuasa pada Anwar Ibrahim. Itu betul-betul buat perangai punya. Tuan-tuan jangan biar itu orang. Kasih potong. Tuan-tuan sekalian, pesanan yang serius daripada saya. Kebangkitan orang Melayu di tanah Melayu ini bermula di semua negeri-negeri Melayu, termasuk di negeri Pahang. Karena Pahang ni piharayan negeri bersekali dengan parlimen. Kebangkitan pada peringkat awal itu telah menyaksikan kita telah pergi peringkat maksimum, tetapi itu hanya permulaan. Selepas PRU 15, Parlimen dan Negeri Pahang Perlis, Negeri Puak kita tahu dah tu lama kemudian. PAS Perikatan Nasional dapat 17 kerusi. Semua kerusi-kerusi orang Melayu pergi kepada PAS dan PN. Sebahagiannya pergi kepada UMNO Barisan Nasional. Tapi tuan-tuan, oleh kerana Zahid Hamidi ini bermasalah, dia nak selamatkan diri. Kuatnya orang Melayu dalam BN, dalam PN, tiba-tiba arahan keluar, BN pergi pakat DAP, tubuh kerajaan negeri Pahang. Jadilah apa yang ada hari ini. BN diperkudakan oleh pimpinan untuk kepentingan diri. Tuan-tuan nak biar ni? Ni, nak biar ke tak? Deras sikit batuk lah. Mereka je mu dokong tadi. Dokong tu mereka kata nak makan buang urat kat tengah tu. Kita mana dan buang urat, kulit pun tokak. Tuan-tuan sekalian, kebangkitan ini berterusan. Mereka bukan tak takut tuan-tuan, mereka takut.
Karena kebangkitan telah berlaku. Nampak gelombang itu Terengganu, Kelantan, Kedah, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Selangor. Maka dilayak kita hari-hari. Saya terus sekali. Saya pun yang mampu aku. Kada pun jabat saya tak ada dosa apa, tuan-tuan. Dosa tak ada sikit ya. Bukan ada salah apa. Hari-hari layak. Woi, berbulan-bulan tu. Kata matilah aku. Awak dapat tahan-tahan Datuk Tuan Ibrahim tahu. Cikgu Syukri tak kena, saya kena teruk. Hari-hari kena. Nak membenam kebangkitan ini, tuan-tuan sekalian. Kerana kebangkitan ini telah hampir kepada kemuncaknya. Dekat sangatlah. Depa tu pun terpengarah, tak tahu nak kata apa. Mohong, semua orang tahu dia kata dia mohong. Buka mulut, mohong. Buka mulut, mohong. Dia kata halat terakhir sekali Menteri Pertanian kata beras tak ada. Beras tempatan tak ada pasal berlaku pembelian pening. Bohong. Bohong lah. Kita nampak dalam video daripada buka kampung beras dia tuang. Betul? Buka kampung beras tempatan tuang. Bungkus balik. Beras import jual mahal. Betul tak? Menteri itu dah buat apa? Naik lembu. Lambat siang nak jadi menteri. Kebangkitan ini sedang nak hampir dah dia kemuncak, tuan-tuan. Kita nak orang pelangai buktikan bahawa gelombang itu sudah sampai ke negeri Pahang untuk kita tabalkan Perikatan Nasional. Kalau tidak dalam PRU16 beberapa hari daripada sekarang ini, pelangai mesti kita menang. Boleh tak boleh? Kita sayang rakan-rakan kita dalam UMNO, kita sayang. Kita tak mau berkelahi, kita tak mau bergaduh. Kita nak dalam keadaan harmoni, nak kerjasama, nak bersatu padu. Tapi kita nak teras politik negara ini, teras politik negeri Pahang kekal di tangan orang Melayu. Betul atau tidak? Betul atau tidak tu aku tiru Mak Sabu. Dia tanya, betul atau tidak? Dia kata gitu. Ada kat bawah, ada kat bawah. Bawah tu. Mak, anda sini, Mak. Betul atau tidak? Tuan-tuan sekalian, kita hadapi masalah beras tempatan. Beras tempatan Malaysia buat keluar 63%. 63%, tuan-tuan. Import 30 saja. Hak tengah-tengah tu aku tak tahu main mana. Kedah saja 43%. Sebahagian orang Kedah turun main ke Johor, ke Pahang, buat benang di sini, menghasilkan sawah padi. Jasa orang Kedah. Adalah juga. Kau belah Rompin tu pergi tengok kampung cakap Kedah semua macam di pedal ni lah. Betul tak? Banyak orang Kedah komang kot. Oi, tak komang lah. Walaupun buat benang. Oi, beras tu kita buat sendiri oi. Kita tanam. Kedah 43%. Beras tempatan sepatutnya tak jadi masalah. Tiba-tiba hilang dari pasaran. Kena beli hak RM39. Saya duk tengok dalam video daripada 10 kilo 50 ringgit pun dah. Lepas tu kita tak makan lah basmati ke apa tahu. Kampung saya panggil beras mati. Basmati apa penyang-penyang lu. Basmati orang panggil bas mampuy. Tuan-tuan sekalian, bila dia tak boleh jawab persoalan ni, tak boleh jawab, tak boleh nak menguatkuasakan peraturan. Saya tegur ni 2 tahun lepas. Saya tegur. Dia kata hang cakap merabu. Hari ni hang tahu lah. Saya kata padi beras ni dikawal oleh kartel. Dikawal oleh toke-toke yang menghisap darah petani. Petani kekal miskin, yang kaya toke kilang. Dia kata hang merabu. Saya kata tak. Hampa pergi tengok resi orang timbang. Timbang tahun ni keluar resi tahun lepas. Pasal
pasal dia nak kekalkan pengeluaran beras padi di Kedah tu 4.5 tan ya. Lebih pada tu dia kecoh. Saya habang 2 tahun lepas dia pun tak jaya. Alah ni dia pun tahulah apa yang aku kaki kelentong jampar. Beras tu 6 tan ke 7 tan masuk kilang keluar 4 tan setengah ya resi. Pasal tan setengah lagi dia nak bayar kepada ulayak ni, kepada kartel-kartel yang kontrol rantaian pengeluaran padi. Hari ini pun beras nak dinaikkan harga, dihilangkan beras tempatan. Tuan-tuan sekalian, beras kita beli dalam guri rumah kita tu. Rumah saya pun dalam guri. Tahu guri? Kalau cedok dengan pot Milo, pot susu krek bunyi dinding guri tu. Hampa tak tahulah, hampa ni orang pekan. Boh dalam tong biru, tong merah kan. Tiap-tiap biji beras tu bukan ada tulis made in Kedah ke made in Pahang, tak ada. Dia beras import pun serupa, beras tempatan pun sama. Lagu mana nak pergi naik harga, jadikan semua beras tempatan itu sebagai beras import. Tu yang mereka buat lah ni. Puak-puak ni pula macam mana nak jadi puak pula? Ni puak menteri nak ilmu ni. Dia kata berlaku pembelian panik, tapi jangan bimbang tuan-tuan. Dia kata sehari 2 lagi kita akan hantar beras tempatan. Dia nak jadi hero celah-celah orang cari beras tempatan ni. Mereka akan muncul dengan beribu-ribu kampik beras tempatan. Orang akan tepuk tangan pasal dia bagi jadi beras jadi murah. Itu pak pandai politik dalam Pakatan Harapan pada hari ini. Kepanikan yang dicipta oleh menteri-menteri PH nikih beras ni. Tuan-tuan jangan takut, mereka ni pun tak punya hari ha. Kita doa dengan menang pelangai ni pot tu luruh semua. Banyak lagi. Habis botol je dah kencing. Tuan-tuan sekalian, kita ada masalah beras tempatan tak cukup. Kita ada masalah kenaikan kos hidup. Dulu ada seorang menteri tahu. Dia ni pakar. Campur tu campur ni keluar formula. Campur ni keluar formula. Semua dia boleh selesai. Dia kata kurang-kurang saya ada formula, dia kata. Kau ada apa? Bila berlaku masalah dalam negara, dia pun jam hilang. Dia kata kalau tak mau harga makanan mahal, jangan makan di kedai lah. Kita pun tahu ni hak baru ni. Dia kata kita berlaku masalah pendapatan, tak mampu membiayai kehidupan kerana orang Malaysia ketagih makan di luar. La ilaha illallah. Tak tu ya. Ni Menteri Ekonomi yang panggil apa? Dia kata bukan aku. Tu trademark kita nak bos jelas sekali dia buah awal. Macam-macam formula keluar dulu lali jam, tak tahu nak kata apa. Keluar benda-benda hak hari-hari kita boleh dengar kau kedai kopi ya. Hak depa banggakan sangat dulu ni lah. Brilliant, hebat, excellent, semua boleh selesai. Allah pun lari duduk balik gurui lah. Buka mulut muhung. Hak tu pun sofa ya. Dia kata macam-macam kat saya. Dia nak pergi Kedah, dia nak jumpa saya. Malah cerita. Kalau saya cerita, saya kata dia teruk. Oi, kena masuk dalam je oi. Yang terakhir di pas roboti pukul 11.
Oh tu lah. Bukan kena tekel so ini. Masalah kita koi hari koi banyak, bukan koi selesai tau. Depa kata depa tera ni, tiap hari masalah makin hari makin banyak, bukan makin hari makin selesai. Jumpa tiap-tiap hari masalah. Lepas satu kita duk tunggu esok nak jadi apa pula. Ni pakat pi China ke pi New York saya tak tahu. Depa buat keluar dah Anwar akan berkhutbah di New York lah, heran pa. Ni di Cibomoi di Kepasar ni orang khutbah tiap-tiap hari Jumaat tak ada masuk surat abah pun. Kalau dia pergi cerita ke orang New York bukan tahu dia bohong. Dia tak boleh lah, tak boleh bohong sini pergi bohong New York. Datuk Saifuddin Abdullah orang dia lah dulu. Kalau katakan Ibrahim dulu dia pungai kasut lah cuy. Lah pakai lari tinggal habis lah. Tak ada siapa lah. Tinggal pudin, Piji, sabu, bro. Oh, hampa jahat. Isu aku kena. Ada bah. Tinggal satu je. Tak tahu bahas di parlimen. Dalam parlimen tu kita pun sakit hati dah seorang buruk. Buruk tu lama dah tapi kita tak panggil lah kan lah. Duduk belakang tu saya kata hampa tak boleh pungai kasut lah. Kalau saya di ahli parlimen tak mahu sekali pungai kasut. Tapi dia patut duduk jauh takut kena orang lain. Tuan-tuan sekalian, isu makin hari makin banyak. Tapi yang serius, saya nak habak kat tuan-tuan, 2-3 hari lepas ada seorang ahli parlimen DAP mengulas mentafsirkan ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah. Betul tak? Nama apa tahu? Nama apa? Tahu tuan-tuan, beberapa tahun lepas ada seorang pemimpin Cina Indonesia. Pemimpin tu nama Cinanya Ahok, nama Indonesianya Dasuki. Dia pernah jadi timbalan gubernur Jakarta. Dalam kempen pilihan raya, dia telah membaca surah dan ayat yang sama Al-Maidah tentang ketaatan kepada Allah, kepada Rasul dan kepada ulil amri. Diulas, dihurai dalam konteks Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia keluar berhimpun di Jakarta membantah keceluparan Ahok bermain dengan ayat Al-Quran. Ahok kena penjara 2 tahun tuan-tuan. Di Malaysia zaman Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, Howard Lee mengulas ayat Quran. Ada seorang ustaz tegur, tak boleh, kamu tidak Islam, tak boleh memetik Al-Quran kau suka kamu, kerana bukan kamu ada disiplin dalam menghuraikan ayat Quran. Ustaz tu kena panggil dengan polis bos. Ini yang nak marah ni. Betul, orang lain kena, orang lain yang kena. Ni bahaya liberalisme, mengendurkan semua sendi-sendi yang kita ada. Ni semua ni dikendurkan sendi-sendi yang mengukuhkan kedudukan Islam Melayu, keharmonian, kesatu paduan ni di Malaysia ni. Pasal Cina pun tak Islam pun hang boleh baca, hang boleh ulas ikut suka hang. Agama kita ni telah diliberalkan. Saya pun tak berani, oh tuan-tuan. Tuan-tuan pergi cari ceramah saya. Bila masa saya pergi ulas duk tafsir Al-Quran. Pasal bukan saya bukan bidang tu. Walaupun saya boleh. Pasal saya Islam, saya Muslim, saya mengaji ya sikit sebanyak. Tapi kerana saya tak ada disiplin ilmu yang khusus untuk mengulas ayat-ayat Quran dan hadis, maka saya tak buat. Dia ni ngucap pun tidak. Oi, kalau aku kata teruk ni. Hampa tahu dah aku nak kata apa.
Semua orang ni tahu saya nak kata apa. Tuan-tuan fikir sendiri ya. Berani dia pindah oleh ayat Quran, ayat suci Al-Quran. Oh, nanti akan kata sebahagian pada ahli-ahli yang mempunyai pemikiran liberal ni, dia kata biar piyah kurang-kurang dia mengaji kat Quran. Oi pala bapa hang bodoh. Quran ni Tuhan Allah Ta'ala turunkan penuh kesucian, kemuliaan. Dia ada disiplin untuk menghurai, untuk menterjemah, mentafsir, menghurai, dan diajarkan kepada orang ada disiplin. Mengaji 7-8 tahun, kulit ni pi kulit ni, tubuh kena balik, talaki lagi, baru boleh mengajar. Ni apa pun dah lebata pun tak tahu. Tak apa tuan-tuan, bawah Anwar Ibrahim siapa nak ulah apa, tak ada disiplin, ikut suka hampa buat. Ini kerajaan liberal. Bayar tak? Kalau kita tiupkan bantahan, sejuta orang berimpun kelumpur minta Hawali bertobat, tarik balik tafsir dia tentang ayat surah Al-Ma'idah, dia riuh ke tak? Dia jadi riuh tuan-tuan, jadi isu sensitif 3 hari yang nama satu masuk dalam lusi. Tapi kita tak boleh buat. Dia berkata tak boleh 3 hari, kalau parti kerajaan boleh, pembangkang tak boleh. Saya tak kata apa pun, mereka report 3 pagi kena cukup. Muka saya kata apa lah, apa penjengak balik 3 pagi. Kau rajak lah Hawali. Pasal apa dia berani jadi kerajak tak tu? Pasal apa dia berani kerajak? Pasal apa dia berani tafsir Quran? Pasal kebenaran dan kebatilan telah bersatu. Anwar Ibrahim dan Zahir Hamidi telah jadi guru dan murid. Mereka telah com mulut. Tak ada kata larang apa dah. Hang sumpah, hang buat pengakuan di depan orang ramai, wallahi wa tallahi wa billahi, sumpah dengan Allah, no Anwar, no DAP, tapi lepas tu boleh langgar. Maka Islam yang kita junjung, yang kita agung-agungkan ni boleh ditafsir oleh siapa pun. Ni bahaya pemikiran kerajaan liberal pimpinan Anwar Ibrahim. Jangan sampai melarak mai belah ni tuan-tuan. Jangan. Hampa jangan beri kalah pelangai ni, bagi menang. Jangan buat pelangai. Liberalisme ni telah mencengkam kita. Zaman kita ni bolehlah kita tolong cakap, tuan-tuan, tafsiran Al-Quran hanya boleh dibuat oleh mereka yang layak, yang ada kemahiran, ada ilmu, ada disiplin, yang dipelajari secara teratur. Orang ini ada autoriti untuk mentafsirkan Islam, Quran, hadis. Kita boleh tolong abang, satu masa nanti apabila liberalisme telah menguasai semua pemikiran umat Islam di bawah pemimpin-pemimpin yang hanya menjaga kepentingan diri, politik pribadi, kaum puak, selamatkan diri, maka dibebaskan, siapapun boleh bercakap tentang apa saja. Jangan sentuh 3 hari yang ikut tafsiran kami. Wah, tu tak masuk 3 hari rupanya. Bahaya tuan-tuan, menanti kita di depan. Esok siapa pun boleh ulah. Oh, aku takutlah. Bahaya tuan-tuan. Hak paling besar, paling kita patut sayang, paling patut kita rasa cemburu kalau siapa-siapa menyentuh agama dan akidah kita. Betul tak? Mana boleh buat lebih kurang. Ni saya duk ceramah ni, bila kita menyatakan penentangan kepada keceluparan Hawali, kalaulah esok mereka kata ini penentangan kerana kawan tu dah baca baik tak baik tuan-tuan, yang kenanya aku,
Hak kita marah tu kena, hak dia buat tak apa. Ni zaman Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan, semua bahaya ni datang kepada kita dibawa oleh seorang manusia yang gila nak jadi PM selama 25 tahun. Dia tidak akan menjadi Perdana Menteri sekiranya Zahid Hamidi, Presiden UMNO, tidak membuat penipuan, membawa 30 sokongan yang kononnya diberikan kepada dia. Ahli Parlimen BN UMNO sokong Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim tak akan jadi Perdana Menteri. Dosa liberalisme yang berkembang dan mempengaruhi anak-anak kita juga ditanggung oleh Zahid Hamidi. Zahid Hamidi boleh jadi Presiden UMNO kerana diangkat oleh perwakilan UMNO dalam Perhimpunan Agung UMNO. Nak berhentikan dosa ni tuan-tuan, orang-orang UMNO diperangai, unilah Perikatan Nasional. Bagi pengajaran, hentikan kegilaan Zahid Hamidi ni. Hentikan kegilaan Anwar Ibrahim. Hentikan mengliberalkan semua benda atas dunia ni demi kuasa dan kepentingan mereka dua orang. Boleh tuan-tuan? Boleh tak? Boleh ke tak? Jangan buat pelangai ya. Tak, lawak-lawak juga. Benda yang kita cakap ni besar. Sekarang ni mungkin tak nampak lagi. 10 tahun akan datang, yang piduk mengajak ke masjid ke ni semua ni apek. Tuan-tuan bayang tengok apek tu keluar pendek piduk mengajak ke masjid. Boleh. Tu awak li mula lah. Salah tak mula. Kalau kita tak bantah kejeluparan ni, dia akan berlanjutan. Dia kata kawan ni mengaji di Oxford, kemahiran dia macam-macam, ada 7 ijazah, 7 degree, ada master, ada PhD, tapi dia Cina dan dia ada kebolehan tafsir Quran. Dia memang mengajar di masjid kita. Mampu. Cerdik tuan-tuan, ada bidang. Cerdik, pandai, ada bidang dia. Ada Tok Imam dia mengajar tafsir kita, SPM pun tak ada, tapi dia pandai dalam bidang tu. Kita yakin kepada dia. Kawan tu mengajilah, ada master, ada PhD apapun, tapi bukan bidang tu, tak boleh. Ni tuan-tuan pegang betul-betul. Jangan langkah petak kawan. Hang pandai tapi bukan hang pandai semua benda. Saya mengaku saya adalah kepandaian sikit, tapi bidang tu saya tak boleh. Pasal saya tak mengaji bidang tu. Saya mengaji untuk saya tak mengaji untuk saya ajar orang, tak. Puak ni tak ada pantalan apa Mai PRK pilihan raya, ceramah pedih tekak-tekak, bilang-bilang undi dia menang juga. Haram tu. Oi, orang pelangai. Jangan buat pelangai ha. Jangan bagi BN menang. Pasal BN menang ni beri satu isyarat apa yang sedang dibuat oleh Anwar Ibrahim dan DAP ni betul. Ni mesej dia. Kalau BN menang, dia akan beri isyarat kepada Anwar dan kocok-kocoknya bahawa apa yang mereka sedang buat ini adalah betul kerana disokong oleh orang pelangai. Maka orang pelangai ada tanggungjawab untuk menghentikan nahbah kat mereka. Hak hampa buat ni tak betul. Hak Cina DAP duk tafsir Quran tu tak boleh. Tak boleh tu. Kita nahbah dengan isyarat bagi BN kalah di pelangai ni. Boleh ke tak? Wahai abang kata-kata hampa tak hati juga aku tuang ayat tak pala. Kau ni cerdik sikit. Ada orang kata yang Kedah cakap kasar. Tak kasar, orang Kedah tak boleh main duduk di Pahang ni, yang betul. Bukan di Pahang saja tu, rompeh tu. Meneru tinggi dada. Punya kahak orang Kedah jadi sawah padi. Balak tak celah-celah meneru tu dapat tanggung tak di batas. Betul tak? Itu orang Kedah nak abah bagi. Apa ingat apa?
dahsyat orang Kedah. Banyak awak lebih kurang oi. Macam mana tahu? Tuan-tuan sekalian, di Kedah alhamdulillah. Ni khabar dari desa saya bawa tuan-tuan semua. Saya tahu walaupun tuan-tuan tinggal di Pahang, berkeluarga, beranak pinak, telah menjadi orang Pahang, tapi bahasa tuan-tuan, lidah tuan-tuan masih lagi lidah Kedah. Betul tak? Masih ada ayak di Pahang ni. Pun dah. Tuan-tuan, kalau di Belasik bunyinya bau. Ada cikgu pergi mengajak Belasik tu. Ajak ABC lah. Adik, anak-anak murid sekalian, bunyi apa? Bunyi bau. Pak, terkejung. Ayat terkejun. Bunyi bu je pening dia tu. Tu orang Kedah je. Ikhlas. Dia ikhlas dia jawab bu. Tuan-tuan sekalian, Kedah tempat tumpah tanah, tempat tumpah darah tuan-tuan yang tinggal di beberapa felda di Pahang ni. Alhamdulillah, kita telah menjadi negeri tempat orang miskin boleh berteduh, tempat orang kaya menabur bakti. Tepuk tangan lagi. Kedah dalam tempoh beberapa tahun ini pelaburan masuk kerana harmoni aman stabilnya Kedah Darul Aman. Tahun ini 2023 ni, dalam tempoh 6 bulan yang pertama, pelaburan asing masuk ke Kedah menjadikan Kedah berada di tangga ketiga penerima pelaburan luar tertinggi di Malaysia. Nombor 1 wilayah Persekutuan, nombor 2 Selangor. Depa dua-dua ni duduk di Lemah Kelang, pusat pertumbuhan. Kita tak apa heran sangat, betul tak? Kebanyakan pelaburan masuk dalam services perkhidmatan wilayah dan Selangor. Itu normal. Tapi di Kedah tuan-tuan, negeri ulu, no sepadan piat siam no. Puak cakap cakap ya no. Pelaburan masuk 14.6 bilion dalam tempoh 6 bulan ni. Tahun 2021 69 bilion. Campur pi campur mai 100 bilion dah. 100 bilion lebih lah. Takat budak Sungai Pau jadi menteri besar. Cik oi. Apa ingat Komal? Tu berani lawan tu. Yang Ustaz lagi berapa? Tak bagi. Last sekali boy tangka. Kau apa? WB anda surah 5 minit 5 minit pasal esok kita ada parakan calon, lamar calon, nak bawa cikgu selamat pergi jadi calon. 7 bulan kita nak bagi dia jadi Cikgu Kasim. Cikgu Kasim, sorry do ingat Kasim selamat do tiup tu. Oh Kedah tuan, belah ikut dan. Selagi dia bagi kena tim mampu kita. Dia tu guru silat. Oh itu guru silat apa tak mau? Hai, tu guru silat. Ni warisan anak bangsa kita. Sini silat Melayu, gayung pusaka, gayung bersahut. Apa dia Ustaz cikgu? Kata bersahut, gayung bersambut. Apa jual aku beli? Itu dia. Tuan-tuan sekalian, Kedah telah menjadi negeri yang sangat dicemburui sekarang ni. Formula kita sangat ringkas, sangat jelas. Pertama sekali kita utamakan orang miskin. Kita santuni semua orang miskin. Daripada hari pertama jadi Menteri Besar tahun 2020, keazaman kerajaan baru ialah kita tolong seramai mungkin rakyat miskin untuk dapat peluang pendidikan. Ini yang sedang kita buat. Dalam tempoh seminggu kebelakangan ini, saya belanja 1 juta hari-hari kena sign.
anak-anak Kedah nak masuk universiti. Ada universiti kena bayar bayaran awal 2,500, 2,900, 2,100, 2,300. Kita bagi ke semua. Bahagialah tuan-tuan. Walaupun kita negeri miskin, tapi untuk pendidikan kita letak nombor 1. Kita harap dengan pendidikan itulah anak-anak akan keluar daripada universiti untuk ubah nasib keluarga dia. Itu yang kita buat di Kedah. Maka rahmat daripada kebaikan itu, Allah buka hati para pelabur, terjun main di Kedah tuan-tuan. Siapa nak daya 14 bilion dalam tempoh 6 bulan ni, dengan serangan-serangan hak mereka buat kat kita tu. Perdana Menteri Malaysia, saya hantar surat 3 kali nak jumpa, nak brief tentang projek-projek Kedah yang perlu kepada kerjasama agensi persekutuan. Sampailah tak mau jumpa saya. Pasal apa tuan-tuan? Pasal apa tak mau jumpa saya? Tak ada salah apa saya? Saya tak ada salah apa kat dia? Haram jadab tu ya Pak. Woi, siapa yang rekam tadi tarik balik. Ada pula aku tak jamu. Jam tu koi. Tuan-tuan sekalian, kita tak ada salah apa. Kalau jadilah projek-projek kita rancang tu tuan-tuan, rakyat Malaysia akan lihat satu model. Lagu mana parti tu lebih? Parti orang Melayu tuan-tuan. Boleh pimpin sebuah negeri miskin menjadi sebuah negeri yang paling disegani di negara ini, di Kedah Darul Aman. Pasal itu dia tak berani jumpa. Pasal dia takut orang nampak, woi hebat Perikatan Nasional, hebat orang PAS, hebat budak Sungai Pauing. Sebab tu saja dia nak bagi nampak hebat DAP. Betul tak? Hebat pemimpin-pemimpin DAP. Apa semua mereka boleh buat. Hebat Lapiji, hebat Pudin. Pudin lepas perang dengan saya tuan-tuan hilang. Saya dah, saya tak pergi mana. Pudin hilang. Orang cari tuan-tuan dasar laut sampai angkasa lepas. Ada video tu kan? Pudin, oh Pudin hilang. Lu sampai galaksi planet Pluto mana lu? Jelas-jelas bintang. Pok tu menyapit cari. Aduh. Tak tahu jumpa ke tak, saya tak tahu. Lah kalau tak tahu nak suruh siapa cari, wak keluar pernah seorang. Pudin. Manakah Pudin? Tak balik juga. Pudin keluar. Tak balik juga. Tak tahu pergi mana. Lawan tu sendiri hilang dia oi. Dia berkata dia sakit. Saya pun tak tahu. Saya kalau betul sakit, saya ucap takziah lah, teruskan rawatan. Lepas lega kita lawan lain. Saya bukan ada masalah apa. Lawan politik kan Tadi naik kapal terbang nak main tu, saya naik kapal terbang turun di Kuala Lumpur, naik kereta main sini. Naik buka tu. Suara pala masuk dalam, nampak cap uban. Saya pun tegak, oi, duduk depan sampai dulu lah. Dia kata mesti ya. Dia tak tahu kata hak turun dulu, duduk belakang. Betul tak? Kapal terbang turun ke tu kan? Saya duduk belakang, saya turun dulu. Dia duduk depan, walaupun sampai dulu, tapi tak turun lagi. Saya tak ada masalah. Lah ni sedang berjalan kes mahkamah. Dulu dia saman saya. Saman saya tu adalah saya kongsi satu tunjuk perasaan bantah kedai judi di Pokok Senang. Saya kongsi dalam Facebook. Dia saman saya kena. Oh jangan nusi kali bapa saman sedia. Lepas tu dia tuduh saya guna duit sadar operator ayak ni beli fire. Saya saman dia pula lah tengah darah.
Hari tu saya kena 120 hut, 130. Saya harap-harap dia bayar balik tu sudah lah. Saya bukan nak untung nak. Hang bayar balik. Lepas tu aku belanja hang mi abu. Boleh? Saya tak ada masalah tentang hal itu. Pasal kita bertemu dalam medan politik, saya bagi hujah saya, pandangan saya. Hang bagi hujah dan pandangan hang. Hang janganlah suruh polis main tangkap. Teruklah lagu tu. Apa punya pondan, tak tahu nak jawab, suruh polis tangkap. Siapa apa boleh lagu tu? Jangan buat kerja aku tu. Sekali lontaran hujah, hang balas balik dengan hujah supaya masyarakat menjadi matang, boleh nilai. Lah kali dia pun nak masyarakat ni berfikiran ringkas, tangkap. Dia berkata hang salah, betul nak tangkap. Habis masyarakat tengah duk proses mendidik, batal aku tu. Hilanglah. Ni dalam politik kita fikir bagi panjang, fikir betul-betul. Di Pelangai ni, mesej yang kita nak sampaikan kepada rakyat Pelangai, kepada negeri Pahang yang sepatutnya boleh tubuh kerajaan orang-orang Melayu. Kalau UMNO dengan PN ni bersatu, 34 kursi tak boleh? Boleh. Tapi dia pergi cari DAP juga. Kawan ni pun amoy. Sayang noh. Sayang oh. Nak kata pun kawan. Saya mesyuarat tanah Moni saya bang, saya nak pergi Pelangai. Hoi, hanya ngapi dia kata. Dia boleh cakap Kedah, dia duduk Kedah lama. Bini dia pun orang Kedah, orang Jerlun. Tok Wan ni lah. Bini dia orang Kedah. Dia kata hang sudah pergi lah. Kata tak tengok lo kalau kajian saya pergi lah. Ni sampailah tu oi, sampailah ni. Kita agak kesal sebab tidak dibuat keputusan itu pada ketika itu. Sekarang ni dah terlambat. Mau tak mau dia terpaksa ikut telunjuk jugalah. Hilanglah bisa kita. Kita nak kuasa ni sebab nak pergi ada bisa. Bila tumbang lepas tu bisa tak ada, tuan-tuan nak ketik tak boleh. Harap tokak lah. Tokak lah dia tahu mana kan lah. Luka tangan tu kalau bisa dia berjalan sampai jantung boleh mampu ho. Tu nak kuasa. Ni hak saya duk cakap ni sampai jantung lah ni, perlu tangkap 3 kilo. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah 7 bulan tuan-tuan keluar mengundi semua. Jangan ada siapa-siapa pun anak cucu yang tak keluar mengundi. Orang Melayu dah nampak gelombang ni telah sampai ke sini, masuk melalui Pelangai. Saya habang itu di Johor akan masuk melalui Muar. Betul tuan-tuan? Muar lari pada belah Numai 12 ni. Ni Pelangai pun sama, masuk melalui Pelangai. Amin. Tak lama nanti kerajaan negeri Pahang dan kerajaan Malaysia ni akan berubah. PN akan jadi kerajaan insya-Allah. Angkat tangan sekali lagi. Angkat tangan ni lawan. Kita lawan. Kita lawan. Kita lawan sampai kita menang. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.